Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid ustazah semua, harap semua sudah bersedia untuk mengikuti sesi pembelajaran kita hari ini. Baiklah, hari ini ustazah akan menyambung mengajar kamu bagi mata pelajaran faraid darjah 6. Kita akan mula mempelajari bagi pelajaran yang keempat, iaitu bertajuk pusaka hawashi. Baiklah, untuk kali ini ustazah akan fokuskan bagi subtopik 4.1 iaitu pengenalan dan juga 4.2 iaitu bahagian pusaka hawashi. Kamu semua boleh merujuk kitab faraid masing-masing di halaman yang ke-21. Baiklah, mari kita mula. Mari kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan hawashi. Hawashi ialah kerabat yang mempunyai hubungan dengan si mati tetapi mereka bukan dari kalangan usul. Usul di sini maksudnya ialah bapa, datuk kepada si mati hingga ke atas. Hingga ke atas tu maksudnya ialah moyang dan seterusnya. Dan hawashi juga ialah kerabat yang bukan daripada kalangan furuk. Furuk pula maksudnya ialah anak, cucu daripada anak lelaki hingga ke bawah. Maksudnya ialah cucu, cicit dan sebagainya. Jadi, hawashi ini maksudnya ialah kerabat-kerabat yang mempunyai hubungan dengan si mati dan mereka bukan dari kalangan usul dan juga furuk. Mereka adalah dari kalangan adik-beradik si mati, bapa saudara si mati, anak saudara si mati dan anak bapa saudara kepada si mati. Bagi kategori pusaka hawashi, kelompok ini telah dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah golongan hawashi yang mendapat bahagian fardu, iaitu kerabat yang mendapat bahagian yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tahu bahawa bahagian fardu ada 6 bahagian kadarnya, iaitu 1/2, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8 dan 2/3. Kelompok hawashi yang ini mereka akan mendapat harta pusaka mengikut kadar fardu. Bahagian pusaka hawashi yang kedua ialah hawashi yang akan mendapat bahagian secara asabah, iaitu mereka yang akan mengambil kesemua harta peninggalan si mati sekiranya tiada waris fardu ataupun mereka akan mengambil baki sekiranya ada waris fardu. Dan bahagian pusaka hawashi yang ketiga ialah hawashi yang tidak mewarisi harta si mati sama ada secara fardu ataupun secara asabah. Ia dikenali sebagai waris zawil arham. Seterusnya kita akan mempelajari pula siapakah waris-waris yang termasuk di dalam bahagian-bahagian yang kita sebutkan tadi. Dan untuk hari ini, ustazah hanya akan fokuskan kepada hawashi yang mendapat bahagian pusaka secara fardu sahaja. Baiklah, sekarang mari kita lihat satu persatu siapakah di kalangan waris hawashi yang akan mendapat bahagian harta pusakanya mengikut kadar fardu. Baiklah, yang pertama ialah seorang adik-beradik perempuan seibu sebapa atau sebapa kepada si mati. Bahagian yang dia akan dapat ialah fardu nisfun, iaitu 1/2 daripada harta peninggalan si mati. Yang kedua ialah seorang adik-beradik lelaki atau perempuan seibu kepada si mati. Bahagian yang dia akan perolehi ialah dalam kadar fardu sudus, iaitu 1/6 daripada harta peninggalan si mati. Adik-beradik si ibu, murid-murid sudah faham ya, iaitu adik-beradik yang mempunyai ibu yang sama dengan si mati tetapi mereka berlainan bapa. Seterusnya, hawashi yang ketiga ialah 2 atau lebih adik-beradik perempuan seibu sebapa atau sebapa dengan si mati. Bahagian yang dia akan perolehi daripada kadar fardu ialah sulusani, iaitu 2/3 daripada harta peninggalan si mati. Dan hawashi yang keempat yang akan menerima bahagian fardu ialah 2 atau lebih adik-beradik lelaki atau perempuan yang seibu dengan si mati. Mereka layak mendapat bahagian fardu sulus, iaitu sebanyak 1/3 daripada harta peninggalan si mati. Baiklah, jelas ya murid-murid, telah di antara 4 golongan hawashi yang akan mendapat bahagian harta pusakanya secara fardu.
InsyaAllah pada sesi pembelajaran yang akan datang, Ustazah akan menerangkan pula hawasyi yang akan mendapat bahagiannya secara asobah dan juga hawasyi yang tidak mewarisi harta si mati yang dikenali sebagai zawil arham. Sekian dahulu pelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.